Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi, salam sejahtera untuk semua pelajar 3 Delta yang join kelas cikgu. Okey, cikgu harap semua sihat. Hari ini, lagi beberapa hari kita akan berjumpa di kelas yang sebenar. Okey, sekarang kita berjumpa di kelas maya. Okey, tajuk cikgu pada hari ini sebenarnya cikgu nak ulang semula video yang cikgu dah bagi minggu lepas. Okey, cikgu minta maaf minggu lepas cikgu terpaksa batalkan kelas online sebab ada buat sedikit keceriaan di sekolah. Okey, hari ni pun cikgu akan sambung keceriaan tu tapi sebab tu tadi Yu Chong tanya kenapa pagi sangat cikgu pukul 8. Okey, sebab target cikgu pukul 9 habis. Cikgu nak buat keceriaan sekolah lah. Nanti awak datang awak nampak something yang berbeza di sekolah. Okey. Okey, so tajuk cikgu pada hari ini ialah bab 5, okey, dalam mata pelajaran sains iaitu tajuknya ialah termokimia. Okey, termokimia. Video yang cikgu bagi hari tu tengok ke tak tengok? Tengok, tengok. Tengok okey, harapnya semua dah tengok lah. Okey, tapi kalau tak tengok pun cikgu akan ulang perkara yang lebih kurang sama. Okey. Okey, so mula-mula ialah apa objektif pembelajaran kita pada hari ini? Okey, yang pertama cikgu nak semua pelajar dapat memahami maksud termokimia. Okey, apa itu termokimia? Yang kedua, kamu dapat menyatakan tindak balas endotermik dan juga eksotermik. Yang ketiga, kamu dapat menghubung kaitkan konsep endotermik dan eksotermik yang kamu pelajari hari ini dalam kehidupan seharian. Okey, apakah kriteria kejayaan pada hari ini yang kamu perlu dapat? Okay, yang pertama, kamu mesti dapat mendefinisikan tindak balas endotermik dan juga tindak balas eksotermik. Okey. Yang kedua, dapat menghubung kaitkan haba yang diserap atau haba yang dibebaskan dalam tindak balas kimia kepada tindak balas endotermik dan eksotermik. Okey. So hari ini okey. Okey, apa yang kita perlu tahu, kata kunci pada hari ini beberapa perkataan yang sangat relevan, related, berkaitan dengan tajuk bab 5 ni, iaitu yang pertama termokimia, yang kedua dalam termokimia ada dua saja tindak balas. Yang pertama tindak balas endotermik dan yang kedua tindak balas eksotermik. Okey, semua tindak balas termokimia ni dia berkaitan dengan haba. So, kamu kena ingat kata kunci yang seterusnya haba. Okey, bila berkaitan dengan haba, kata kunci yang kamu perlu tahu ialah suhu. Suhu rendah, suhu tinggi. Okay. Dan yang ke 1, 2, 3, 4, 5, yang keenam ialah keseimbangan terma. Okay. So, termokimia, tindak balas endotermik, tindak balas eksotermik, keseimbangan terma, haba dan suhu. Okay, ini semua berkaitan dengan apa yang kita nak belajar pada hari ini. Okay, pernah tengok termos air? Okay, termos air ni kita boleh simpan air supaya dia, haba dia tersimpan dalam tu supaya air yang dibekalkan. Okey. Tapi dalam keadaan yang kita nak belajar ni, kenapa cikgu guna gambar raja termos? Sebab cikgu nak kaitkan dengan perkataan termo. Okey. So buang perkataan S tu, kamu akan dapat perkataan termo. Termo ni kamu boleh kaitkan dengan panas haba. So, bila kamu nak kaitkan, okay, termokimia adalah satu kajian, okay, kajian tentang perubahan haba semasa tindak balas kimia. Okay, bila berlaku tindak balas kimia, berlaku perubahan haba, tak kiralah haba tu dia apa, suhu dia menjadi tinggi ke dan ataupun rendah ke, so dia adalah berkaitan dengan termokimia. Okay, pernah tengok atau pernah alami tak masalah lebam dekat tangan ke dekat dahi bila kamu jatuh, kamu terantuk dan sebagainya.
sebagainya. Okey? Okey, yang ini ialah gambar bengkak luka kan. Bila kamu jatuh dan sebagainya. Okey, macam mana kita nak uh, reduce mengurangkan bengkak dan luka lebam biru tu. Okey? Ada idea tak siapa yang boleh bagi kongsikan idea? Ini perkara yang berlaku dalam kehidupan seharian kita kan? Okey, siapa boleh respon dulu? Ada yang boleh respon? Ais. Okey, Nazif. Ais. Apa dia? Ais. Okey, guna ais. Nazir kata guna ais. Okey. Okey, ni. Contohnya, kita boleh guna instant cold pack, okey, yang ataupun ice pack. Okey, yang ini boleh dapat dekat farmasi lah. Tapi kalau kita tak ada benda ni pun, kita boleh gunakan seperti, apa tu? Ais macam Nazir cakap tadi lah. Okey. Guna ais untuk mengurangkan bengkak dan lebam tersebut. Okey. Okey, pack sejuk segera. Yang tadi cikgu tunjukkan gambar dia. Apa fungsi pack sejuk segera ni? Yang pertama ialah untuk menyerap haba daripada persekitaran. Okey, maksudnya kita guna pack tersebut untuk dapatkan haba, serapkan haba. Haba maksudnya benda yang panas lah kan? Okey, apa fungsi dia? Untuk mengurangkan bengkak yang kita alami. Okey, singkirkan haba daripada keradangan tisu atau organ badan. Okey, maksudnya daripada kita punya bengkak tu, kita singkirkan haba daripada bengkak tersebut tu supaya bila haba tersingkir, saiz lumen akan berkurangan dalam kapilari darah. So, dia dapat menghentikan pendarahan dan juga mengurangkan bengkak atau ni sikit kita tinggal ya, atau kurangkan bengkak. Okey. Okey. Gambar yang seterusnya. Okey, kalau awak berlari-lari dekat apa nama tu? Masa sukan kan selalu kita alami lah perkara ni. Bila berlari, pecut, okey. Tu ramai yang mengalami perkara seperti dalam gambar rajah ni. Okey. Yu Chong, kalau ikut gambar rajah ni dia mengalami masalah apa ni Yu Chong? Macam terseliu ke atau Ha? tak tahu. Kalau tengok tu, kalau selalu dekat padang apa yang pelajar terjadi bila berlari-lari ni? Hmm, Apa Yu Chong? Cikgu sound awak perlahan lah. uh, Ha. kejang jurat. Awak kata kejang urat Ini ialah mengalami kekejangan otot. Okey? Kekejangan otot. Okey, kalau kita mengalami kekejangan otot, macam mana kita nak atasi? Siapa boleh ada idea? Selalu tengok kan dekat padang apa yang PBSM buat. Hakimi, boleh? Ada idea tak? Hakimi? Hakimi boleh bagi respon? Hakimi mana Hakimi? Kalau tak boleh cakap, boleh chat je dekat sini ah. Nampak tak cikgu boleh tulis ni? Hakimi. Hakimi tak jawab. Afika? Afika? Semua orang tak boleh on mic ke? Xiao Hon? Boleh on mic tak? Afika letak spray tu. Okey, spray tu spray apa tu Afika? Spray tu panas ke sejuk sebenarnya? Boleh respon kat chat tu. Spray sejuk. Oh, Afika kata spray sejuk. Okey, cikgu kalau mengalami kekejangan otot, kadang-kadang balik kerja kan,
Terlalu penat kan? Kita punya kaki kadang-kadang cramp sebab banyak berdiri. Okay, so cikgu akan cari minyak panas ke minyak sejuk? Minyak panas Minyak panas, so cikgu akan sapukan untuk kurangkan kekejangan otot. Okay, so Afika, sebenarnya kita bukan guna yang sejuk, kita guna yang panas. Okay? Okay, boleh tengok kat gambar cikgu tu. Okay, bila mengalami kekejangan otot, kita akan gunakan salah satu ialah instant hot pack. Ataupun, kalau awak tengok kat gambar tu kan, rapid relief hot. Okay? Benda-benda yang boleh memberikan haba lah, panas lah. Okay? Untuk mengurangkan kekejangan otot tersebut. Okey, apa guna pack segera panas ni? Pack panas segera ataupun kalau kita kat rumah, kita secara alami kita guna minyak panas lah. Okey, yang pertama dia dapat membebaskan haba ke kawasan persekitaran. Okey, dan dengan cara itu dapat melegakan kejang otot. Sebab tu bila kita sapu minyak panas tu ataupun kita guna pack panas segera, kita tekapkan dia, kita sapukan dia dekat kawasan yang kejang otot. Okey, dia akan membebaskan haba. Okey, haba tu akan masuk kat dalam kat kawasan yang kekejangan otot tersebut. Okey, dengan itu saiz lumen dalam kapilari darah bertambah. Okey, menjadi semakin besar. Saiz lumen ni kita dah belajar yang sebelum ni bab 4 dah siap cikgu, yang bahagian darah-darah. Nanti awak tengok balik. Okey, dalam kapilari darah kita ada saiz lumen. Dia boleh mengecut, dia boleh mengembang. Okey. Okey, bila saiz lumen bertambah, kadar peredaran darah akan meningkat. Okay, so bila kita kejang otot ni sebenarnya darah tak boleh berjalan dengan lancar, dengan elok. Okay, so bila saiz lumen tu dia buka, lebih bertambah, barulah darah dapat beredar, dapat berjalan dengan lebih baik. Okay, so itu semua adalah uh, contoh-contoh dalam tindak balas termokimia. Okey, so dalam tindak balas termokimia ni ada dua yang awak perlu tahu. Yang pertama ialah tindak balas endotermik dan yang kedua ialah tindak balas eksotermik. Okey, dari segi maksud, cikgu dah buat comparison kat sini, perbezaan dia. Okey, perkataan endo dengan exo ni adalah perkataan daripada bahasa Yunani. Okey, kalau endo, di. So, di ialah dalam, endotermik. So, endo tu maksudnya dalam dan exo tu maksud dia luar. Okey? So, bila endo, kita gunakan dia, kita ingat apa ni, kata kunci dia, dia mesti sejuk. Endo, sejuk. Dan exo, panas. Okey? Okey, dalam endotermik, bacaan termometer, kalau dia endotermik, dia akan menyebabkan bacaan termometer menurun. Okey? Tapi kalau eksotermik, dia panas kan? Bila panas, bacaan termometer akan naik. Tinggilah, suhu tinggi, bacaan akan jadi meningkat. Okey? Cikgu ulang Endotermik dalam, okey, suhu dalam bekas, contoh kalau dalam bekas air tu, dia jadi sejuk, suhu dia. Bila dia jadi sejuk, awak ambil termometer, awak baca suhu dekat termometer, dia akan menurun. Sebab sejuk, suhu akan turun. Okey. Beza dengan eksotermik, eksotermik ialah tindak balas luar. Okey, dia akan meningkatkan suhu menjadi panas. Okey. Dan bacaan termometer bila panas, suhu akan meningkat. Okey? Boleh? Ada soalan setakat ni? Boleh Tak ada respon? Cikgu anggap semua faham. Okey. Pernah tengok termometer? Okay, ini contoh termometer. Okay, termometer ni kalau kita biasa buat eksperimen dekat dalam makmal sains, so adalah. Okay, termometer ni digunakan untuk menyukat suhu. Okay, sama ada berapa bacaan dia, tinggi ke, rendah ke. Okay, kalau awak perasan bila awak pergi klinik, kalau awak demam, doktor juga boleh gunakan termometer ni untuk sukat suhu badan. Biasanya dia letak dekat bawah lidah. Okay, so dia tengoklah berapa bacaan suhu. Okay, exo ke endo. Kan? Okay. Okay. Okay, salah satu tindak balas termokimia ni, okay, antara endo dengan exo, so adalah tindak balas natrium dengan air. Okay, cikgu nak tanya, bila awak tengok gambar rajah di atas dalam slide saya tu,
Okey. Berlaku tindak balas. Okey. Apakah 3 jenis tenaga yang dibebaskan? Okey, nampak tak ada api? Okey. So, apa jenis-jenis tenaga yang dibebaskan? Ada 3 dekat sini. Siapa boleh bagi cikgu? Haba. Ya. Nazir, apa dia? Haba. Tenaga. Tenaga apa? Haba. Haba. Okey, tindak balas. Tenaga haba. Lagi? Orang lain? Boleh tulis juga. Nazir tadi suara kuat tau. Ni dah tak kuat dah suara Nazir. Siapa lagi boleh jawab? Ada? Tadi Nazir jawab tindak balas yang dibebaskan ialah tenaga haba. Okey, ada lagi 2. Yang awak nampak tu. Api tu tindak balas tenaga apa yang dibebaskan? Any idea? Respon cikgu. Eng Ziang Ying. Eng Kajuan. Tiao. Afika. Boleh tulis kalau tak nak cakap Hakimi. Yu Chong, ada idea? Nazir, yang lain Nazir, semua tak nak jawab Nazir. Ada idea lain Nazir? Tak tahu. Tak tahu. Okey, kalau nampak api, kita nampak api. Tenaga apa tu? Haba. Bunga api. Spark. Ada nampak apa? Cahaya. Ya, cahaya. So, tadi tenaga haba, tenaga cahaya dan yang ketiga ni sebenarnya awak tak boleh nampak dalam gambar ni. Okey, bila natrium bertindak balas dengan air, dia akan menghasilkan bunyi. So, tenaga yang ketiga adalah tenaga bunyi. Okey, so dia meletup sebenarnya. Okey, so 3 tenaga iaitu haba, cahaya dan bunyi. So, bila cikgu cakap dia keluarkan cahaya, automatik dia ada haba, so dia endotermik atau dia exotermik? Siapa ada jawapan? Jawapan. Exo ke endo? Exotermik ke endotermik? Membebaskan haba. Exo. Okey, exotermik sebab dia haba. Dia keluarkan haba. Haba, so suhu akan meningkat. So, dia adalah exotermik. Yang lain boleh faham tak ni? Hakimi jawab endo. Exo, Hakimi Exo. Pembebasan haba. Suhu meningkat. Bacaan termometer naik. Okay. So, dia exotermik. Okay. Okay. Tindak balas endotermik. Pula. Salah ejaan cikgu Endotermik dan exotermik dalam kehidupan. Okay. Contohnya kita ada pembakaran bunga api. Okey, bila berlaku pembakaran bunga api, apa tenaga yang terhasil? Bunyi. Hakimi? Nazir apa? Bunyi. Ni, lagi? Cahaya. Lagi? Haba. Api kan? Haba. So, ini adalah endo ke exo? Exo. Exo. Okey? Okey, yang ni. Sebenarnya dia berlaku dalam diri kita. Respiratory system. Masa kita bernafas. Okey? Itu juga adalah tindak balas termokimia. Okey? Okey. Dalam bab 5 ni sebenarnya tak banyak. Tu je yang awak perlu tahu. Apa itu termokimia? Lepas tu termokimia tu ada 2, endo dan exo. So, awak kena bezakan yang mana endo, yang mana exo. Okey, nak bezakan kena tengok. Haba dibebaskan ataupun haba tak dibebaskan. Okey? Boleh? Ada soalan? Dah habis dah ni. Soalan? Tadi hari tu cikgu ada bagi video eksperimen tak? Nazir, cikgu ada bagi video eksperimen tak? Tak. Tak ada Okey, tak apa, nanti cikgu cari video eksperimen.
Dalam buku teks tu muka surat 150 hingga 151 ada eksperimen. Okay. Tapi awak tak buat, so awak tak nampak lah hasilnya. Okay. Bila kita buat hasil ni, kita buat eksperimen, kita akan nampak apa yang berlaku pada suhu meningkat ke menurun. Okay. Bila kita campurkan natrium hidroksida dengan air, garam amonium dengan air, asid hidroklorik dengan natrium hidroksida, dan ada lagi yang keempat tu ialah asid hidroklorik dengan natrium hidrogen karbonat. Okay. Tapi nanti cikgu, sebab kita tak boleh masuk makmal kan. So, cikgu akan cuba cari dekat YouTube eksperimen yang berkaitan, nanti awak tengok, awak akan boleh bandingkan lah hasil dia endotermik atau exotermik. Okey, untuk latihan hari ni, cikgu nak awak tengok gambar rajah yang cikgu bagi ni, nampak tak dengan jelas teka silang kata cikgu? Kurang jelas, Nazir cikgu. nampak tak? Nazir nampak tak? Kurang jelas. Kurang jelas? Alamak. Kurang jelas Zoom awak punya handphone pun tak nampak? Boleh. Slide yang cikgu present tu kan awak boleh zoom? Boleh. Boleh? Okey. Cikgu nak kita jawab sama-sama untuk menguji kefahaman awak. Okey? Selesaikan teka silang kata di bawah dengan jawapan yang betul. Okey. Melintang. Tengok yang melintang A. Okey? Okey. Kajian perubahan haba semasa tindak balas kimia berlaku. Okey. Itu istilah bagi apa? Okey. Cikgu nak you Chong. Okey. You Chong. Cuba jawab soalan satu. Kuat sikit je tak dengar. Termokimia. Okey, so jawapan A ialah termokimia. Siapa yang ada buku teks, boleh tulis pakai pensel lah kat situ. Okey. Okey, soalan yang kedua B. Tindak balas endotermik yang berlaku dalam tumbuhan. B bawah dia, bawah yang A tu melintang. Okey. Dalam tumbuhan ada satu tindak balas, dia membuat proses buat makanan. Okey, apa nama proses tersebut? Okey, proses tersebut adalah tindak balas endotermik. Okey, Hafika boleh jawab? Tulis je Hafika. Cikgu tunggu jawapan Hafika. Start daripada F. Okey, betul. Fotosintesis. Okey, Hafika tulis fotosintesis. Betul Okey, C. Tindak balas eksotermik yang berlaku dalam haiwan. Okey, masih lagi dekat bahagian melintang. Tindak balas eksotermik yang berlaku dalam haiwan. Hakimi boleh tulis jawapan? Ni sama juga dengan manusia. Manusia pun buat tindak balas eksotermik ni. Okay, berlaku juga tindak balas ni dalam kehidupan kita. Kita lah manusia ni. Apa dia jawapannya Hakimi? Boleh type Hakimi? Orang lain boleh juga nak type jawapan. Kita tengok siapa yang betul. Kajuan, respon cikgu. Eng Ziang Ying, tak ada respon semua ni. Tiao, awak on tapi tak duduk dalam kelas cikgu pergi makan kat dapur. Hakimi, jawapannya apa? Okey, Afika dah jawab. So, jawapannya respirasi. Betul So, proses pernafasan lah, respirasi. Dalam manusia pun berlaku. Dalam haiwan pun berlaku. Okey, itu adalah tindak balas eksotermik. Kenapa eksotermik? Perasan tak bila awak hembus nafas? Panas kan? Senang je nak ingat. Okey? Okey, soalan yang seterusnya. Menegah. D. Okey, tengok. D, donkey. Yang atas, yang kedua atas tu. Sorry. Yang D. Yang dekat A. Yang pertama ni. Silang kata yang ni lah. Termometer. Belum sempat baca jawapan dah jawab Nazir
Alat untuk mengukur perubahan suhu semasa tindak balas eksotermik dan endotermik. Okey, Nazir dah jawab termometer. Betul, termometer. Okey, E. Tindak balas kimia yang menyerap haba dari persekitaran. E. Serap haba. Haba duduk kat dalam. So, jawapan dia apa? Endo ke exo? Haba tak dibebaskan. Haba Endo. duduk kat dalam. Dalam Hakimi, dalam. Hakimi dia dah confuse lagi ni. Bila serap, haba duduk dalam. Suhu takkan, bila dibebaskan baru kita nampak kan suhu tu meningkat. Ni suhu duduk kat dalam. So, dia serap haba. Endo ke exo, Hakimi? Cuba tarik balik Hakimi. Jawapan apa? Endo ke exo? Ya, endotermik. Jangan ada tanda soal. Memang jawapan dia endotermik. Tadi kan kita dah cerita bunga api tu eksotermik. Sebab apa? Bila kita bakar dia, haba dibebaskan. Terbebas ke udara. So, yang tu exo. Okay? Sekarang ni haba tak terbebas. Haba dia tak ada terbebas ke udara. Bila diserap, dia endo. Okay? Tengok yang F. Tindak balas kimia membebaskan haba ke persekitaran. Yang itu baru eksotermik. Sebab haba terbebas. Suhu meningkat. Bacaan termometer tinggi. Okay? Yang tu exo. Okay? Bila duduk kat dalam aja, dia tak terbebas. Dia menyerap. Haba tu disimpan. Okay? Yang itu endo. Okay? Boleh? Okay, semua boleh tak setakat ni perbezaan endo dengan exo? Atau ada yang masih confuse lagi? Atau semua okey? Semua okey kot ni. Senyap aja. Nazir okey? Okey. Okey, Yu Chong okey? Okey. Okey. Hakimi okey tak? Atau Hakimi confuse lagi? Senang je nak ingat dia Hakimi bila suhu terbebas ke udara dia exo. Okey, kalau dia tak terbebas dia endo. Okey, boleh? Afika okey? Okey. Okey, yang baru nak dengar suara Afika. Lagi tadi duk type aja. Orang nak dengar suara dia. Kaizuan? Ziang Ying, okey tak? Tiao? Ni 3 ni lagi tadi tak respon apa. Cikgu tanya. Okey. Baru last nak okey. Okey, Kaizuan. Tiao? Tiao okey. Tadi cikgu tanya minta jawapan senyap. Dia tak tahu jawapan. Cuba je. Cikgu mana marah. Tiap-tiap hari cikgu cakap dalam kelas. Jawab. Cikgu tak akan marah pun jawapan awak salah. Takkanlah cikgu nak ketuk dengan senduk jawapan salah. Kan? Cikgu betulkanlah. Kita share lah jawapan yang betul. Belajar ialah proses untuk mencari ilmu. Memang kita tak ada ilmu. So, memang kita kena cuba dan mencuba. Baru kita dapat ilmu. So, tak apa kita dapat jawapan yang betul. Okay? So, kalau tak ada soalan, PDP cikgu, untuk bab 5 habis Bab 5 ni memang sikit saja. Bab yang paling sedikit untuk awak untuk awak belajar. Bab lain kan paling panjang kan? Berminggu-minggu, berbulan kita belajar. Okay, so cikgu akan upload video ni tapi lambat sikit lah sebab video ni dia akan bagi cikgu paling awal pun sejam. Okay, Google akan bagi. Okay, ada latihan yang cikgu nak suruh buat. Okay, nanti latihan-latihan tu cikgu masukkan dekat dalam Google Classroom dan juga dalam WhatsApp kelas. Okay, latihan tu dalam buku teks saja. Okay, lepas ni cikgu snap yang mana kena buat. Nanti awak buat jawapan dekat dalam buku teks. Okay, boleh? Ada soalan setakat ni? Tak ada Okay, kalau tak ada, cikgu akhiri PDPC kita pada hari ini. So, make sure kamu dapat membezakan, dapat bagi tahu apa maksud
termokimia, apa itu endotermik, apa itu eksotermik, dan kamu boleh memberi contoh-contoh proses yang berlaku untuk eksotermik dan endotermik dalam kehidupan seharian. Contohnya bakar kuih raya dekat dalam oven, itu ialah apa? Ekso ke endo. Okay, bernafas, main bunga api, itu semua kita lakukan dalam kehidupan seharian. Jerang air panas, okay, memasak, itu semua adalah proses termokimia. Okay, kalau tak ada apa-apa, sekian saja. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan di sekolah. Okey, terima kasih semua. Okey, boleh dah kita boleh bersurai, boleh leave group.